مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di mana Allah Taala memberikan kekuatan untuk kita meneruskan ibadah kita, dan seterusnya kita mudah-mudahan dipilih oleh Allah untuk kita menjadi hamba-hambanya yang mukhlisin, yakni yang soleh dan juga ikhlas dalam melakukan ibadah, insya-Allah. Alhamdulillah, salah satu perkara yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ialah sentiasa kita mohon kepada Allah SWT untuk menjadi hamba-hambanya yang sentiasa mohon ampun kepada Allah SWT, kerana kita tidak luput daripada dosa dan juga kesilapan. Jadi sebagai seorang Muslim yang benar-benar memegang ataupun selalu mengamalkan ajaran Islam, mestilah setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepadanya. Kenapa? Kerana taubat adalah satu hal yang mesti, tidak boleh tidak, sebagai seorang Muslim tadi diamalkan ataupun dilaksanakan. Sebab itu kalau kita lihat dosa itu ibarat kotoran. Kalau tidak dibersihkan dengan taubat, maka ia akan bertambah kotor setiap hari, sehingga akhirnya sukar hendak dibersihkan. Jadi melalui solat yang kita kerjakan ini juga salah satu pembersihan dalam diri kita. Kenapa? Bila kita sujud ke bumi Allah ini, di mana kita tahu bumi ini sentiasa dipijak oleh manusia, tetapi kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sujud, letakkan dahi kita ke bumi ini, maka seolah kita menghilangkan segala sifat keegoan, sifat angkuh dan sombong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah merintahkan kepada malaikat Allah untuk sujud kepadanya. Yang ini sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni menunjukkan sifat angkuh dan sombong, bahawa dia lebih baik daripada Adam. Kerana apa? Sifat angkuh dan sifat takbur ini perlu dihakiskan. Walaupun dia pernah berpuluh-puluh ribu tahun dia sujud kepada Allah, tapi kerana keangkuhan yang ada pada dirinya, sifat sombong yang terbit daripada sanubarinya, tidak mahu bersifat tawaduk dan rendah diri, maka akhirnya iblis tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat angkuhnya. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Wa khalaqtahu min tin, jadikan dia daripada tanah, dan aku, kata iblis, dijadikan dari api. Jadi sifat api itu menjulang-julang. Inilah salah satu sifat yang tidak wajar kita ikut, yakni sifat contoh, sifat iblis yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita cakap tentang tawaduk tadi, tidak kira kepada anak dan isteri kita, ada kalanya kita perlu tawaduk. Mungkin kita mengatakan, saya sebagai bapa mohon maaf, tak salah. Kita kadang-kadang nak anak kita mesti mengikut perintah kita. Ya, itu satu kemestian lah. Tapi ada kalanya kadang-kadang kita pun ada membuat kesilapan kepada anak dan isteri kita. Tidak ada masalah kita mengucapkan minta maaf, kerana inilah sifat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu merendahkan diri, sifat tawaduk tadi. Sebab itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat, adalah contoh yang terbaik dalam keluarganya. Bagaimana beliau sendiri menunjukkan sifat tawaduknya dengan bantu urusan rumah tangganya, termasuklah saat ketika isterinya sibuk menguruskan urusan rumah tangga, Rasulullah tidak terkecuali menguruskan rumah tangga dengan menjaga anak-anaknya. Dan ada kalanya Rasulullah membantu dalam urusan-urusan yang berkaitan tentang rumah tangga tadi, memerah susu kambing, dan inilah yang perlu kita contohi. Baik. Jadi kalau kita lihat mengapa manusia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya kerana ada beberapa sebab. Yang pertama, kalau kita lihat dari sebab kerana
kita tidak sepi daripada dosa. Lain dengan Rasulullah SAW, memang hamba yang terpelihara dari dosa. Ini maksum. Maksum hanya tidak melakukan dosa. Tapi kita jangan kata dosa besar, dosa kecil pun jalan terus. Maka sebab itulah kalau kita lihat, maka Allah dan Rasulnya menganjurkan supaya apa? Supaya setiap mukmin itu selalu bertaubat. Sebab itu kita lepas sembahyang kita selalu ucapkan Astaghfirullahaladzim dengan penuh penghayatan. Bukan saja di lidah kita ucapkan, tapi kita menghayati dalam sanubari kita, dan kalau boleh kita bawa keluar ketika kita berada di luar sana dalam kehidupan kita seharian. Itu dia. Aku mohon kepada Allah SWT Al-Azim, dari segala dosaku ni yang maha agung. Allah yang maha agung. Dan yang kedua, mengapa perlu kita bertaubat? Ini ulama telah menggariskan beberapa perkara. Orang yang menanggung dosa itu sentiasa dalam bahaya. Kenapa? Kerana bahawasanya apabila dia mati sedangkan dia belum lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditakuti, sebab itu dosa itu amat berat yang mesti dihapuskan dengan taubat. Sebab itu ada mengatakan, dalam sebuah hadis mengatakan, taubat yang tidak diterima oleh Allah Taala saat dia dalam keadaan sakratul maut. Dia dah nak mati dah. Saat itu dia mau bertobat. Itu dalam keadaan sakratul maut. Jangan sampai keadaan baru dia dah mengalami satu situasi di mana dia ni dah mengaku dirinya banyak dosa, ketika itu Allah tidak membuka pintu taubatnya tadi. Begitulah kisah tentang Firaun. Firaun ni adalah raja yang hidup beratus-ratus tahun. Cuba bayangkan 40 tahun beliau tidak pernah mengidap penyakit demam selsema. Kita setahun sekali ada lebih tapi dia 40 tahun maka dia mengaku, aku ni macam Tuhan, dia cakap menganggap dirinya ni macam Tuhan. Akhirnya dia mengaku dirinya Tuhan, dan dia suruh rakyatnya untuk menyembah dia. Dan dalam Al-Quran sini Allah telah mengingatkan tentang sifat Firaun ni. Dia mengatakan ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Padahal dia juga manusia. Inilah sifat Firaun tadi. Jadi kita perlu siang malam pagi petang bertaubat dengan mengucapkan 5 Astaghfirullahaladzim, ataupun sekurang-kurangnya kita dalam bahasa kita ni yang mudah, ya Allah aku bertaubat padamu. Taubat diiringi dengan dengan perbuatan. Bukan taubat besok buat. Jadi taubat itu tak begitu kesan. Yang ketiga, ulama mengatakan mengapa kita perlu taubat? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dia sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat suka kepada hamba-Nya yang datang bertaubat kepadanya. Jadi kalau kita lihat, maka mengapa sampai kita menghilangkan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang rugi. Rugi sekali orang yang hidupnya penuh dengan berlumbangan dengan dosa, sedangkan Allah SWT tidak memandang kepada hamba-Nya. Kalaupun dia kembali kepada Allah dalam keadaan dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, macam yang banyak dosa sekalipun, macam mana kesalahan yang dilakukan, kalau dia bertaubat kepada Allah, insya-Allah. Di sini saya ingin bawa satu cerita. Di zaman Bani Israel, seorang lelaki yang pernah membunuh 99 orang. Dia pun ada dalam hatinya sifat kekesalan, ingin bertaubat. Jadi jalan ke tempat untuk pergi berjumpa dengan orang abid, orang yang dikata orang alim, untuk bertaubat. Tapi bila sampai dia berjumpa tadi, orang tu cakap, engkau tak ada harapan untuk diterima taubatnya. Orang yang cakap. Lalu orang ini dibunuh. Ada halang-halang 99, dia cakap cukupkan 100 lah. Itu kerana dia cakap peluang dan ruang untuk bertaubat dah tak ada lagi.
Dia jalan lagi, dia berjumpa dengan satu orang alim. Dia cakap, aku ni nak bertaubat dah, aku dah bunuh sampai 100 orang. Ni dalam hati ni, kalau tak kasih ni, kita apa? Orang alim cakap, kau lalulah satu tempat, non di sana ada tempat. Kita bukan cakap, bukan takat masjid, tapi tempat engkau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba dalam perjalanan tu, dia nak melalui tempat untuk dia bertaubat tadi, ditakdirkan dia mati, meninggal. Jadi bila dia meninggal, turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Masing-masing semua nak claim, lelaki ini dalam syurga, yang malaikat azab cakap lelaki ini dalam neraka. Jadi kedua-duanya masing-masing nak claim. Akhirnya mereka diberi ilham oleh Allah untuk mengira jarak antara dia meninggal tadi sampai ke tempat yang dia nak bertaubat. Apabila diukur, apabila dia buat perincian antara dia nak pergi sana, dia lebih dekat pada taubat, maka akhirnya lelaki ini dia terima taubatnya dan dimasukkan ke dalam syurga. Inilah sifat pemurahnya Allah, pengampunnya Allah. Jadi kita jangan sangka aku banyak dosa, aku bodoh, aku tak tahu baca dan sebagainya. Ini bukan alasan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kepada rupa dan juga bentuk. Allah tidak memandang kepada harta kita, tetapi Allah pandang adalah hati kita yang suci, dan amal ibadah kita yang kita kerjakan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jangan sekali-sekali kita, tapi kita berusaha untuk kembali ke pangkal jalan. Mungkin kalau dulu dia cakap aku ni jahat, ubah. Manusia boleh menilai dia ni orang jahat, tapi di sisi Allah Ta'ala, Allah tidak memandang itu. Kerana apa? Bila seorang tadi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menegaskan dalam Al-Quran apa? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala, wahai sekalian orang-orang beriman. Ini termaktub dalam surah An-Nur ayat ke-31, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu ini berjaya. Inilah salah satu daripada perkara yang penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Tapi jangan pula kita dah buat jahat, seterusnya jahat seterusnya. Kerana Allah memberikan kita akal fikiran untuk berubah. Lainlah kalau binatang tidak diberikan akal fikiran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah diri suatu kaum itu sehingga dia sendiri yang mengubahnya. Mungkin kalau dulu dia tak tahu sembahyang, dia kena belajar macam nak sembahyang. Dulu kalau dia tak tahu tentang mandi hadas besar, dia kena belajar. Dulu kalau dia tak tahu. Jadi perubahan demi perubahan. Sebab itu Rasulullah mengatakan seorang hamba yang baik itu adalah dia lebih baik daripada hari ini, dia lebih baik semalam daripada hari ini. Jadi hari demi hari dirinya bertambah baik kerana ada perubahan, islah, yakni muslih dalam dirinya tadi. Jadi pentingnya kita sentiasa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hamba-hambanya yang bersifat ingin mengubah dirinya tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubatnya tadi, insya-Allah. Lihatlah betapa bezanya pandangan orang mukmin dengan orang munafik terhadap kalau kita lihat tentang dosa masing-masing. Contohnya kalau kita lihat orang mukmin memandang dosanya seperti gunung pada bila-bila masa akan menimpanya. Ini dia. Ini orang mukmin. Sedangkan orang munafik, kata Rasulullah SAW, memandang dosanya umpama seekor lalat yang menenggik di atas hidungnya lalu dihalaunya. Jadi walaupun mungkin kita pandang dosa itu kecil, tetapi kita merasakan, ya Allah, kalau Allah tak terima taubat aku macam mana? Kita merasakan gitu. Jadi inilah sebagai seorang mukmin tadi, kita mesti tanamkan dalam diri kita sifat berhati-hati, ini sifat raja dan khauf. Khauf ni takut-takut dalam melakukan dosa, raja mengharapkan pengampunan Allah SWT. Sama juga kalau kita bawa kereta,
bawa kereta mesti ada brake dengan apa? Minyak. Kalau yang baik, pijak minyak terus. Kalau yang tempat yang tak baik, brake sekejap, take him, berhenti sekejap, mungkin nak makan ke apa. Tapi kalau campur dengan kawan yang tak sembahyang, yang membawa masa, kena pijit minyak. Dari mana? Pergi masjid. Minyak dan brake. Jadi bila dosa brake, bila kebaikan pijit minyak. Memang kadang-kadang manusia ni, bila kita dengar yang baik pun dikatakan buruk, yang buruk kata baik. Jadi bagaimana kita nak menilaikan benda-benda yang baik dan buruk ini? Melalui apa yang kita pelajari, kita fahami tentang kehidupan kita. Sebab itu kalau kita lihat, bila kita cakap tentang taubat ni, ada beberapa perkara. Salah satunya, rukun taubat tadi, pertama sekali berhenti dari maksiat itu, totally tinggalkan. Dia tidak dia cakap setakat beli nombor ekor, nombor ada ekor, atau dia anggap ini semua suka-suka je. Tapi kalau kena, jangan sekali anggap kalau perbuatan maksiat tadi, hentikan. Hentikan. Ataupun mau cakap orang ni suka melakukan perbuatan maksiat, bercampur gaul dengan perempuan, lelaki perempuan tanpa batasan. Dan rukun taubat juga termasuk menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebab itu seorang hamba bila dia menyesali perbuatannya, dulu dia pernah melakukan dosa-dosa, dia menyesali, dia menangis, dan juga dia rasa dirinya ini telah banyak melakukan dosa, maka orang ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang masalahnya dia cakap dosa ni hari kita berdosa, kita bertaubat, besok buat lagi. Saya fikir ini tak faham tentang rukun taubat tadi. Jadi dia perlu ada istiqamah, ada kekuatan dalam dirinya supaya dia tidak melakukan atau kembali kepada dosa tadi. Yang ketiga, berjanji dengan penuh kesungguhan tidak akan mengulangi dosa itu. Tadi tidak menyesal, yang ini tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Dan yang keempat, bila dosa berkaitan dengan orang lain, dengan manusia, hendaklah ia menyelesaikan persoalan tadi dengan orang itu sendiri. Jadi hubungan ataupun dosa yang ada kaitan dengan manusia, kita kena minta maaf. Kalau dengan Allah kita boleh bertaubat, kita boleh memohon ampun, sembahyang taubat. Tapi kalau ada kaitannya dengan manusia, contohnya dengan anak kita, isteri kita, itu kena kita selesaikan manusia. Kenapa? Kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya itu dengan itu, apabila seorang tadi membuat kezaliman terhadap orang lain, misalnya dengan menyakiti hatinya, menyakiti tubuhnya, ataupun mengatakan nista dengan menggunakan kata menghina, mencela dan sebagainya, maka hendaklah ia sendiri jumpa dengan orang itu, menyatakan apa yang telah dilakukan. Dia misran, saya mengumpat awak, tak maaf bila mengumpat semalam, satu kali mengumpat sama dengan 30 kali zina. Lagi berat mengumpat. Makin mengumpat makin sedap, makin kata orang makin kepena. Tengok tu. Inilah Rasulullah mengatakan dua perkara yang menyebabkan seorang tadi masuk ke neraka, iaitu mulut dan juga kemaluannya. Kalau tak dijaga betul-betul, masya-Allah. Kenapa? Maka hendaklah kita sendiri menemui orang itu dan menyatakan apa yang telah dilakukan, kemudian meminta supaya dimaafkan apa yang dilakukan. Apabila orang yang bersangkutan bersedia memaafkan, selesailah problem kita.
selesailah sudah perkara tadi. Tetapi bila atau jika dia enggan memaafkan kepada orang yang minta maaf tadi, ini terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu serah kepada Allah yang memutuskannya. Sebab itu adalah lebih baik bagi orang yang yang bersangkutan itu maafkan orang yang bersalah itu. Kerana apa? Pahalanya amat besar. Orang yang memaafkan orang tadi, pahalanya lebih besar sekali. Walaupun dia cakap aku tak ada maaf bagimu. Ada ke gitu? Itu kalau cerita boleh tiada maaf bagimu. Tapi dalam istilah kita maafkan orang tu betul besar sekali pahala orang yang memaafkan orang lain. Jangan tunggu hari raya. Kalau hari raya dah selesai, hari raya tak jumpa, kita tanggung dosa orang tu, masya-Allah. Jadi pahalanya begitu besar sekali bagi orang yang memohon ampun ataupun orang minta maaf tadi. Sebab itu jangan simpan dalam hati, terus tinggalkan tempat itu. Padahal tempat itu baik. Contohnya lah tempat ibadah masjid, kita disakiti. Sebenarnya orang yang disakiti itu nanti ni akhirat, awak cuma collect apa tahu? Pahala dia. Mari. Asal dulu kau ada cakap buruk dengan aku, sekarang kau kasih. Awak tak payah ni, orang datang kasih pahala. Rupanya dulu pernah dia umpat kamu, dia dulu pernah sakitkan hati kamu. Ini semua akan ada sangkut paut tentang amalan tadi. Jadi pun ada pun jika orang yang bersangkutan itu telah meninggal dunia. Macam mana pula kalau orang itu telah meninggal dunia? Kita pula telah melakukan dosa dan kesalahan, sedang orang yang buat salah itu tidak sempat minta maaf kepadanya, maka perkaranya juga terserah kepada Allah pada hari kiamat. Ini juga terserah kepada Allah Ta'ala di hari kiamat. Hanya sebaiknya dia sebenarnya dia kena membuat banyak amalan, amalan-amalan soleh. Ini salah satu cara kalau kita dah tak dapat jumpa dengan orang yang meninggal dunia tadilah, sedangkan kita pernah menganiaya dia, menyakitkan hati dia, yang mungkin dengannya nanti dia dapat menebusnya kesalahan di hari kiamat. Mana? Tak, aku dah ada amal aku kasih. Kosong-kosong. Jadi dengan kita sedekah, derma tadi, banyakkan amal-amal solat, puasa, kita membantu orang, ini semua menjadi amalan nanti kita, insya-Allah akan dia menjadi timbal balik. Tegasnya semua dosa dan kesalahan di antara manusia dengan Tuhan, maka bolehlah orang yang bersalah itu berhubung terus kepada Tuhan untuk mohon penghapusannya. Kalau manusia dengan Tuhannya, dia boleh terus dengan Allah. Tapi kalau manusia dengan manusia, dia kena settle tempat dunia. Kalau tidak, akhirat nanti dia kena settle. Inilah yang kita takut. Mudah-mudahan mengingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan haji sekalian. Ada pun orang yang buat dosa yang mana erat hubungannya dengan harta kekayaan dalam tangannya, seperti ghasab. Ghasab ni yakni merampas hak orang lain atau makan harta anak yatim secara tidak jujur, mengurangi upah dari yang wajib, atau menahan hak orang lain, mengambil korupsi, riba, mencuri, dan seterusnya, hal-hal yang melibatkan hak dan wang yang bukan kepunyaannya, maka taubat ialah dengan memisahkan hak atau yang tidak halal itu dari harta kekayaannya. Maknanya, alamak, ni harta ni bukan milik aku, serahkan balik. Serahkan kembali kepada yang punya hak. Habis kalau dah campur macam mana? Kita just kira-kira lah. Kenapa? Kerana apa yang diambil atau diraih dengan cara tidak benar, yang ini tidak dihalalkan oleh agama, maka semuanya itu adalah haram. Kalau diambil harta yang haram itu mesti dipisahkan daripada harta yang halal. Maka
Apabila sudah nyata dan jelas, hendaklah ia memiliki mana yang halal daripadanya dan mengembalikan yang haram yang diambilnya daripada tuan-tuannya. Ni jangan main. Jadi biar sedikit halal, yang penting barakah, berkat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dalam tazkirah yang ringkas ini, marilah sama-sama kita sentiasa bertaubat dan berhati-hati dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapat mardatillah, yakni keredaan Allah SWT, selamat dunia dan akhirat, dan selamat daripada neraka Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.